Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Untuk hari ini kita masih lagi belajar dalam tema yang ke-8 dan unit yang ke-22. Tajuk kita pada hari ini pula ialah uniknya pasar terapung. Nampak menarik je tajuknya kan? Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 157. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Sebelum itu, apa kata mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Baiklah, untuk standard kandungan iaitu 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Untuk standard pembelajaran pula iaitu 5.1.4 dalam kurungan 3 Roman dengan 4 iaitu memahami dan menggunakan kata nafi dan kata bilangan tugas mengikut konteks. Sekarang kita lihat pula apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan pada hari ini. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat melengkapkan ayat dengan kata nafi dan kata bilangan mengikut konteks. Nampak kan murid-murid? Hari ini kita akan belajar dua tata bahasa iaitu kata nafi dan kata bilangan. Untuk kriteria kejayaan pula, murid berjaya melengkapkan ayat dengan kata nafi dan kata bilangan mengikut konteks dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari aspek kemahiran tata bahasa. Seperti yang cikgu telah maklumkan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah uniknya pasar terapung. Cuba perhatikan gambar yang diberikan. Ini merupakan petikan yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu pada halaman 157. Kamu boleh rujuk buku teks masing-masing ya. Hari ini kita akan cuba untuk melengkapkan petikan dialog ini menggunakan dua golongan kata, iaitu kata nafi dan kata bilangan. Mari kita teruskan. Apakah maksud kata nafi? Mungkin ada di antara murid-murid yang dah tahu kan? Baiklah, kata nafi merupakan kata untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Kata nafi ada dua, iaitu kata nafi tidak dan kata nafi bukan. Untuk kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Manakala kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama. Maksudnya di sini, kata nafi tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Manakala kata nafi bukan digunakan di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Mari kita lihat contoh-contoh ayat yang menggunakan kata nafi tidak dan kata nafi bukan. Di sini cikgu berikan beberapa contoh ayat kata nafi yang menggunakan kata nafi tidak dan kata nafi bukan. Kita lihat dahulu untuk kata nafi tidak. Apa yang penting kamu perlu ingat, kata nafi tidak, tadi cikgu dah terangkan kan, hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Kita lihat contoh ayat yang cikgu berikan di sini. Yang pertama, berita itu tidak benar. Nampak perkataan yang cikgu gariskan? Benar merupakan kata adjektif. Contoh ayat yang kedua, Rafi tidak mengindahkan nasihat ibu bapanya. Cikgu gariskan di sini perkataan mengindahkan iaitu frasa kerja. Kita lihat pula untuk kata nafi bukan. Ingat, kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Lihat contoh yang cikgu berikan di sini. Yang pertama, dia bukan daripada keluarga yang senang. Cikgu gariskan di sini daripada keluarga. Ini merupakan frasa sendi nama. Contoh yang kedua,
saya bukan murid tahun 4. Nampak kan perkataan yang cikgu gariskan? Murid tahun 4 merupakan frasa nama. Boleh faham murid-murid? Sekarang kita lihat pula kata bilangan. Apakah maksud kata bilangan? Kata bilangan merupakan perkataan yang digunakan untuk menghitung sesuatu frasa nama sama ada untuk orang, binatang, benda atau perkara. Kita lihat jenis-jenis kata bilangan. Yang pertama, kata bilangan tentu. Contohnya 1, 5, 10, 100, 1000, 2 juta dan sebagainya. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Contohnya adalah seperti beberapa, para, segala, semua dan banyak lagi. Baiklah, yang ketiga adalah kata bilangan pisahan. Contohnya adalah seperti masing-masing, setiap dan tiap-tiap. Seterusnya, kata bilangan pecahan. Contohnya suku, setengah, 2/3, 6/10 dan banyak lagi. Kata bilangan yang kelima ialah kata bilangan himpunan. Contohnya adalah seperti berbagai-bagai, berjenis-jenis, kedua, dua. Dan seterusnya kata bilangan tingkat. Contohnya pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Baiklah, mari kita lihat aktiviti yang seterusnya pada paparan berikutnya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat maklumat yang diberikan tentang uniknya pasar terapung. Kita baca bersama-sama ya. Semasa di kampung, Pakcik Ayub telah mengajak Alif sekeluarga melihat keunikan pasar terapung di Pengkalan Datuk, Pengkalan Cepak, Kota Baharu, Kelantan. Cuba perhatikan pada gambar yang diberikan, ini merupakan situasi pasar terapung. Sekarang, kita teruskan aktiviti yang seterusnya, iaitu melengkapkan petikan. Perhatikan petikan dialog yang diberikan, iaitu di antara Alif dan pakciknya. Kita akan baca bersama-sama seterusnya melengkapkan petikan ini menggunakan kata nafi ataupun kata bilangan. Alif, apakah keunikan pasar di sini, pakcik? Pasar di sini bukan seperti pasar lain. Di sinilah kita dapat melihat para peniaga menjual segala jenis barang dari bot. Alif bertanya lagi, perlukah kita naik ke bot untuk membeli, pakcik? Tidak, kita hanya perlu memberitahu peniaga barangan yang ingin kita beli. Kemudian, penjual akan menghulurkan semua barang kepada kita menggunakan sebuah bakul yang diikat pada hujung sebatang galah. Wah, kreatifnya penduduk di sini menambah pendapatan. Adakah mereka berniaga pada tempat kosong hari, pakcik? Apakah jawapan yang sesuai di situ? Cikgu berikan di sini setiap. Setiap merupakan kata bilangan. Mereka tempat kosong berniaga setiap hari. Cuba kamu fikirkan, apakah perkataan yang sesuai di situ sama ada kata nafi ataupun kata bilangan? Perhatikan perkataan yang cikgu gariskan di situ, berniaga. Berniaga merupakan frasa kerja. Jadi perkataan yang sesuai kita letak di situ ialah tidak, iaitu kata nafi tidak. Peniaga di sini tempat kosong seperti peniaga di pasar-pasar lain. Perhatikan yang cikgu gariskan. Di sini pun kita sesuai diletakkan kata nafi, iaitu bukan. Peniaga di sini bukan seperti peniaga di pasar-pasar lain. Cuba Alif lihat di hujung sana. Kelihatan tempat kosong, buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga. Kelihatan apa? Mesti kata bilangan kan? Kata bilangan yang sesuai ialah beberapa buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga. Dari seberang sana pula, kelihatan
tempat kosong, pengunjung sedang menaiki bot. Kelihatan apa? Kelihatan para pengunjung sedang menaiki bot. Boleh kan murid-murid? Kita teruskan bacaan. Pakcik, marilah kita membeli tempat kosong barang yang dipesan oleh ibu dan makcik. Banyak juga barang yang dipesan. Apakah perkataan yang sesuai di situ? Kita lihat. Perkataan yang sesuai adalah semua, iaitu kata bilangan. Baiklah murid-murid, kita telah selesai melengkapkan petikan dialog antara Alif dan pakciknya menggunakan kata nafi dan kata bilangan. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham ya. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham tentang penggunaan kata nafi dan kata bilangan di dalam petikan. Oleh itu, sekian dan terima kasih daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.